Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ni saya cerita tentang pengalaman saya tentang panas baran. Dan sebelum saya bercerita, saya nak check sound okey tak, dan juga saya punya ni okey tak, sound okey tak, dan juga video okey tak. Tolong balas yang tu dulu. Okey, Su kata okey, Faruk kata okey, alhamdulillah. Okey. Panas baran. Ramai kita ni ada panas baran. Saya salah seorang lah. Yang paling teruk panas baran saya lah. Itu dululah. Sekarang alhamdulillah dah pulih. Kesannya dulu saya kehilangan ramai orang-orang yang baik. Kesannya dulu saya kehilangan ramai orang-orang yang baik. Saya ramai kehilangan orang-orang yang saya sayang sangat-sangat. Itulah kesan daripada panas baran saya dulu. So inilah kisah saya, pengalaman saya dan juga cara saya mengatasi sifat panas baran. Okay. So diharap jadikanlah pedoman dan juga pengajaran. Yeah. Ketika saya remaja, saya nak dewasa, saya waktu tu gila menuntut ilmu. Saya gila menuntut ilmu macam-macam. Macam-macam ilmu saya belajar, tak apa benda semua saya kutip. Kan? Waktu tak datang daripada macam mana tak, datang sifat panas baran saya. Okay. Ini saya punya panas baran datang daripada kesilapan saya sendirilah. Sedangkan mak saya seorang lemah lembut, ayah saya seorang sangat penyabar dan lemah lembut, atuk nenek saya pun begitu juga. Tak ada dalam keturunan saya yang panas baran. So panas baran ni bukan keturunan. Bukan keturunan. Dia adalah kesilapan diri dan juga dia perlu diubati. Dia perlu diubati. Saya ceritakan. Bayangkan waktu saya umur 16-17 tahun, saya dah tahu macam-macam ilmu batin. Waktu tu juga waktu umur saya 17, saya dah jadi guru silat. Guru silat gayung. Lepas tu saya dah khatam 4 jenis silat. Lepas tu saya dah main tomoy. Lepas tu badan saya dengan fit lagi. Lepas tu memang keras lah, padat lah. Kan? Tapi semua benda yang saya belajar tu, tak ada satu pun yang mengajar saya panas baran. Panas baran, belajar silat, belajar saling mempertahankan diri ini semua, tidak menimbulkan panas baran tau. Dia tidak. Dia sepatutnya menjadi orang tu lebih lembut dan tenang. So panas baran ni datang daripada sifat agresif. Sifat agresif. Okay, saya ceritakan keburukan saya dululah ni. Keburukan saya dululah ni. Ini saya cerita ni dalam keadaan muka saya malu. Kan, tapi saya perlu terangkan pada orang ramai, semoga jadi pengajaran. Saya dulu waktu marah, saya bergaduh, saya bawa parang. Saya bawa parang dengan ayah saya sendiri. Dengan ayah saya sendiri. Dan nasib baik orang leraikan. Itu saya punya kasar tu. Dan kalau tidak memang saya mati atau ayah saya mati. Waktu tu saya umur 17 tahun, 16-17 tahun. Saya, astagfirullah, saya pernah tumbuk kuat ke dada mak saya sendiri. Kan? Waktu saya tengah marah. Saya pernah tendang kakak saya dan sampai dia berdarah, kepala dia terantuk dekat pintu, dekat bucu pintu. Kakak saya, kakak kedua. So saya punya marah tu, saya tu saya tak ingat apa dah. Dan saya pernah seorang diri mengamuk. Saya pukul 6 orang. Dan saya campak 6 orang tu kat dalam longkang. Waktu tu umur 17, nak masuk 18. Dan saya waktu umur 16, saya pernah pukul dan pijak budak yang lebih besar daripada saya. Dan sampai dia patah rahang lah, jadi kes polis. Tu. Saya punya baran tu, walaupun pada diri saya anggap benda tu saya di pihak yang benar. Tapi, yalah, darah panas. Bukan darah panas, dia terlalu panas. Kan? Anda bayangkanlah dengan skill yang saya ada, waktu tu dengan pengetahuan saya ada, dengan badan fit apa semua tu, memang kerah lah. So, saya nak cerita. So, saya nak cerita lebih-lebih ni sebenarnya banyak perkara tu. Sehingga kan
bila saya masuk askar pun masih ada lagi benda tu. Dan bila saya berkahwin kali pertama dulu pun masih ada lagi. Kan? So, jadi saya nasihat saya kepada siapa yang ada paras baran tu, jangan kahwin. Jangan kahwin. Lag. Alamak, lag ke? Ha? Lag, alamak, lag tak ni lah. Dah okey dah, okey. So, siapa yang ada paras baran tu, walaupun sebaik mana pun dia, jangan kahwin. Dengar cakap saya, jangan kahwin. Jangan kahwin. Dah okey Dah okey. Nampak tak teruknya panas baran saya ni? Teruk? Teruk. Teruk. Memang panas lah, sampai ramai orang ketika itu benci kat saya kerana saya panas baran. Ha? Kalau saya lalu rumah orang sampai orang tutup pintu. Orang tutup pintu, tutup tingkap. Okay? Kerana benci dan takutkan saya lah. Okay, macam mana saya dapat mengatasi sifat panas baran ni? Dengar betul-betul, ambil pen, ambil kertas, tulis dan sampaikan apa yang saya nak ajar ni kepada anak-anak muda dan kepada orang umur 20-an, 30-an. Okay? Cuba buat. Okay? Cuba buat. Boleh dah? Cuba buat. Okay, dengar betul-betul. Nombor 1, orang panas baran ni, dia sangat agresif. Okay? Sekejap. Lag ke? Sekejap je okey, lepas saya tengok sekejap dah. Line tak okey ke? Sebentar. Mungkin sebab lepas hujan kat sini, so dia punya line tu teruk, Unify ni teruk lah. Jangan, kan? Aduh, sangkut lah. Kejap dah okey, kejap lag sikit-sikit je, tak ada haluan. Okey. Okey nah. Okay, yang pertama, orang yang panas baran ni dia sangat agresif. So sifat agresif ni sebenarnya dia ada banyak kebaikan tau. Dengar betul-betul. Dia ada banyak kebaikan. Cuma kena keluarkan sifat panas yang agresif tu ke benda dan jalan yang betul. Saya dulu selepas saya sedar saya ni panas baran, saya akan terus keluar jalan kaki, saya panjat Gunung Jerai. So bagi pecah-pecah peluh. Okey. Seorang diri, tengah malam tu saya buat. Sampai tengah-tengah hutan saya jerit. So cara pertama dia kena buat aktiviti lasak. Ingat, orang panas baran ni dia ada sifat agresif. So dia kena lepaskan agresif dia tu ke jalan yang betul. Jangan bagi dia hentam apa-apa. Okey, dia kena lepaskan dengan cara berpeluh. Itu cara pertama. Memang saya buat, memang berkesan. So, cara yang kedua, ya kita tahu ajaran Islam, kalau tengah marah, berdiri, duduk. Kalau ambil wuduk, solat, zikir, itu betul. Okay? Memang boleh kurangkan marah. Tapi siapa yang ada sifat panas baran yang melampau, kan? Sifat baran yang melampau ni, macam saya dululah. Kan? Buat macam tu pun dia tetap tak sejuk. So, bila tu, guna cara kedua. Cara kedua, okay, ingat yang pertama saya kata, cara pertama, buat aktiviti lasak. Cara kedua, pergi merantau seorang diri. Cara kedua, cara kedua, pergi merantau seorang diri. Pergi daripada masjid ke masjid. Saya bagi ilmu ni. Buat, siapa yang panas baran pergi buat. Merantau daripada satu masjid, pergi ke satu masjid, tidur kat mana-mana, besok daripada satu masjid, pergi ke satu masjid, merantau seorang diri. Selalulah buat macam tu. Nanti awak akan faham, awak akan dapat rahsia ni, apa yang saya nak bagi. Tapi kena pergi seorang diri. Okay. Yang ketiga, dia kena ubah cara hidup. Okay, macam saya ni, saya ubah cara tidur saya, cara tu. Bila saya sedar saya panas baran yang melampau, saya ubah. Boleh tanya kakak-kakak saya, boleh tanya adik-beradik, mak ayah saya. Baran yang melampau, saya ubah. Boleh tanya kakak-kakak saya, boleh tanya adik-beradik, mak ayah saya. Mereka tahu, teruk sangat saya panas baran. So saya buat yang ketiga ni, yang ni saya amal ni. Ingat tak saya pernah ajar cara mandi yang 7 jurus tu, daripada bawah naik ke atas, naik 7. Saya selawat tu. Buat macam tu. Buat. Dia memang kena ubah cara hidup, cara makan dia, pemakanan memang kena ubah. Saya buat. Okay. Lepas tu, cara keempat. Okay, dengar betul-betul. Bila kita ni sangat marah, orang yang panas baran ni, macam saya dulu, saya akan nampak siapa-siapa pun kecil je.
Orang besar macam tu nampak dia macam besar tu. Ya, tu. Kan? Keliling kita ni akan jadi nampak benda tu ringan ya. Benda berat macam ni pun nampak macam ringan ya. Okey. So, cara yang keempat, tiap kali rasa nak mengamuk, cepat-cepat keluar jalan kaki. Jauhkan daripada tempat tu. Pergi tengok alam, tengok gunung, tengok bukit, tengok laut, tengok sungai. So, kita kena tengok benda yang lebih besar. Benda yang lebih besar daripada kita. Itu cara keempat. Okey. Bila nampak orang kecil je, cepat-cepat keluar. Jauhkan daripada tempat tu, tengok benda lebih besar. Langit lebih besar duduk. Tengok awan lebih besar. Tengok benda yang lebih besar. Okey. Itu cara keempat. Okey. Okey. Dan saya bagilah. Kan. Waktu awak tengok benda-benda yang lebih besar tu, awak zikirkan macam mana saya ajar ni. Awak lepas nafas, sebut Ar-Rahman. Awak tarik nafas, sebut Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. Buat. Waktu awak tengok benda lebih besar daripada anda tu, contoh ada tengok gunung ke apa ke, hati tengah panas yang anda tengok, anda zikir tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Okey. Dan nombor 5 ni saya bagi lah. Yalah, panas baran ni, setiap sakit ada ubatnya. Orang panas baran ni sebenarnya dia sakit. Berubatlah banyak tempat moden ke tradisi, tapi yang paling penting ialah dia kena ubat diri dia. Amalan yang saya buat menghilangkan saya punya panas baran adalah zikir Bismillahirrahmanirrahim 21,000 kali. Catat. 21,000 kali. Saya dah bagi ni banyak kali dah pada ramai orang dah. Dah alhamdulillah ramai orang dah rasa dah. Dah rasa dah. Okay. Cara mengamalkannya adalah bila bersebut Bismillahirrahmanirrahim tu satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ya, setiap hari buat sekurang-kurangnya, ni paling kurang 100. Setiap hari. Jika hari ni anda buat 100, besok buat 200, lusa buat 100, lepas tu tulat anda terlupa. Dia tak jadi 400, dia tak jadi 300, dia jadi kosong balik. Cuba khatamkan sebanyak sampai 21,000 kali. Buat. Siapa yang panas baran, suruh dia buat. Siapa yang panas baran, suruh dia buat. Buat. Okay. Rahsia dia, bacaan Bismillah tu adalah salah satu kunci yang paling sejuk sekali kat dunia ni. Dan setiap hari lepas zikir Bismillah tu doa. Okay, doalah macam mana pun. Ya Allah, jika berkat bacaan zikirku tadi, Ya Allah, aku mohon sesungguh-sungguhnya, Ya Allah, kau hilangkanlah panas baranku ni, Ya Allah, bantulah aku, Ya Allah. InsyaAllah. Lepas khatam 21,000 tu, hati dan baran awak akan mula sejuk. Tak sejuk, mula balik daripada kosong. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Lepas tu pergi minta kat guru-guru, kat ustaz-ustaz mursyid ke apa, minta zikir-zikir yang lain pula. Ini saya bagi yang asas. Okay. So, saya dah bagilah, itulah dia pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami sakit panas baran yang melampau. Kan? Melampau. Okay. Dan saya hadiahkan 5 cara macam mana saya menghilangkan panas baran tu. Kan? Teruk, sangat teruk saya dulu. Alhamdulillah, hilang. Ya? Ikut je langkah-langkah tu, buat je. Ada 5 tu saya bagi tu, buat je satu. Buat semua. Dia akan turun. Saya faham zaman sekarang ni, bukan saja lelaki, perempuan pun ramai panas baran. Anak-anak kita pun ramai panas baran, tak padan kecil. Dan jadi dia punya panas baran tu memang lain. Tekanan kehidupan, tekanan hidup kat sekolah, tekanan macam-macam tekanan sekarang ni. Dan siapa yang dia sampai tu, yang bila dia simpan panas itu yang jadi depression lah, jadi apa semua tu. Ya. Anda selalu bertanya, saudara-saudari selalu bertanya, Tuan, kenapa Tuan nampak tenang? Bagi dah. Ya? Okey. Dapat satu ilmu hari malam ni.
Semoga bermanfaat. Ya Allah Tuanku, jika berkat ilmu-ilmu yang aku berikan pada mereka ni, Allah bantulah mereka dan berkatilah usaha kami ni, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey. Sekarang kita masuk sesi kedua, sesi bercerita pula. Cerita, tadi cerita apa nak bagi? Terima kasih Tuan, di tengah-tengah marah ni tiba-tiba buka live Tuan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ceritakan rumah banglo lama depan Pulau Ada Johor, rumah siapa? Oh, saya tak tahu sangat siapa. Okay. InsyaAllah kalau siapa yang tak sempat, apa ni tu habis-habis awet Rusia. Apa ni tu habis-habis awet Rusia ni, no way, saya takkan cakap. Betul ke langsui terbang guna rambut? Tak, dia tak terbang guna rambut. Kerana sesuatu buat kita makin baran ke Tuan? Tak, dia jadi mental. Amalan Liverpool. Jangan risau siapa yang tertinggal tu, nanti saya uploadkan dekat Y. Dekat, tahu kan, saya tak boleh cakap tu, dekat Y. Boleh nak? Saya uploadkan mungkin besok kot. Saya uploadkan. Cari je, sama je, dekat mana-mana pun cari Tuan Hutan. Dekat mana-mana sosial media, anda cari Tuan Hutan. Dekat yang video panjang tu ke, dekat biru ke, merah ke apa ke, Tuan cari Tuan Hutan. Okay? Tuan minta izin share video amalan Tuan tadi nak share dalam... silakanlah. Okay? Silakan. Okay? Gastrik tak ada guys. Gastrik lah benda dalaman. Orang Kedah panggil porongeh. Porongeh ni hanya... Porongeh tu betul lah, tapi porongeh tu dia hanya sikit. Dia panas bakar ni dia lain. Porongeh ni orang Kedah memang porongeh. Perempuan-perempuan porongeh. Cerita seram Tuan. Oh seram. Bekam bagus tak Tuan? Sangat bagus. Saya berdua amal setiap tahun. Mesti buat. Pagi tadi best tengok kisah Ami Belagak. Alhamdulillah. Nak juga tip gastrik. Saya waktu muda, waktu saya kecil dulu gastrik. Saya tahu saya amal apa? Pucuk ni. Pokok jambu batu. Daun dia, pucuk dia. Makan. Dulu sakit perut lagi sekolah, ambil tu. Gastrik saya dulu. Kahak samsing. Dia bukan samsing. Nak drive mesti buka video-video Tuan. Stres naik kereta, tengok video kurang sikit stres. Alhamdulillah, semoga bermanfaat lah ya. Okey, malam ni kita cerita apa? Okey, malam ni kita nak cerita sambungan kisah yang kedua. Kisah jin setan dalam rumah ni dah banyak kali viral dah. Kisah hantu dalam cermin lah boleh tak? Hantu dalam cermin mau. Kalau saya cerita hantu dalam cermin, lagi malam lagi korang nak pergi bilik air lagi. Tengok cermin pun korang tak nak tengok lah. Cerita perang-perang. Bukan apa, saya ni sejak kejadian tu, saya sekarang tengok cermin pun tak lama dah tau. Sikat-sikat sekejap dah, tak mau lama-lama. Gosok gigi pun tak nak tengok cermin dah. Hantu dalam hutan. Hantu dalam hutan ni sebenarnya dia bukan berani sangat kacau kita. Okey, cerita. Okey. Kita cerita kisah hantu dalam cermin dulu lah. Lepas itu baru kita tengok kisah askar apa-apa. Setuju? Okey. Boleh Okey. Okey, on. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nak minta tengah-tengah malam tepat ke 12 guys. Okey, bagi ke ni 100,000 dulu. Bagilah 100,000 dulu. Tap-tap sikit sikit. Kedekut lah korang ni. Bukan nak suruh bagi gift. Terima kasih Husin bagi gift ni. Bagi rose. Terima kasih. Ni. 100,000. 100 je. Sikit je. Seorang 10. Cerita hutan mana yang banyak hazard bumi? Oh tidak, saya takkan cerita. Cerita pasal pancung gayung tu macam mana? Alah pula pasal silat-silat. Dah 10 like. Bini tak ada kat rumah. Saya duduk sorak. Okey, cukup 100 kita on. Lepas tu tak payah dah. Korang tak ada ke auto clicker tu? Yang auto clicker tu dia tu. Saya tak reti benda tu. Ada orang dia buat yang benda tu boleh automatic kan. Tak payah tekan dengan jari. Korang ada pasang tu tak? Macam mana kau tu? Benda tu boleh pakai ke? Bagus ke benda tu? Ada yang beli macam mesin tu letak kat depan handphone. Lepas tu dia macam dia tekan, dia tap.
Eh, nak ke tuan saya pasang sekarang? Oh, ya ke? Oh, tak ada ni tab pakai jari manual ni. Oh. App pun ada tu. Oh, ada app. Manual vibrate tab. Oh, manual. Oh, dia tapi tipu tuan. Oh, dia tak kira rupanya. Auto clicker. Auto clicker. Dia kira ke benda tu? Saya dah tap-tap guna jari. Jari ke kaki ni tuan. Tuan punya pasal. Yalah tu Ezan Nazir, oi. Yalah tu gue siapkan guna kaki. Semangat dia, cik adik, oi. Satu sikit dah. Okey. Okay, 100 sikit juga. Mana goodie bag? Bagi 500. Selawat banyak sikit. Banyak sikit selawat. Tekan kat sini. Sekali dia keluar selawat. Tak, situ dia keluar selawat. Dah keluar tu baca dah selawat. Lepas tu, berapa koin lagi saya letak tu ambil. Tak cukup bagi tahu, nanti saya tambah. Okay? Inilah gunanya anda bagi koin kat saya. Saya sedekah balik pada orang-orang yang baik-baik. Lepas tu anda bagi koin kat saya kumpul, saya bagi balik. Saya tak bagi ni kat perempuan seksi-seksi godek-godek, tak mau bagi, tak mau bertobat tak bagi. Kan? Okey. Kisah hantu dalam cermin. Sebenarnya bila kita dah besar ni, bila saya baca hadis-hadis, rupanya memang terdapat syaitan dalam cermin. Tolong betulkan saya ustazah yang ada dalam ni. Memang terdapat syaitan yang duduk dalam cermin, dia suka duduk dalam cermin. Okey. Tahun 1990. Waktu tu saya masuk sekolah menengah agama Kuala Lumpur, Smarkel. Dulu nak masuk sekolah ni susah tau. Lepas tu sebelum masuk dia ada sesi pemilihan kan, dua hari, beribu orang. Siapa yang ada UPSR 5A, saya pun UPSR 5A dulu, beribu-ribu orang pergi Temuduga. Ya Allah, susah kan. Tapi dia nak 100 orang so saya alhamdulillah lah, bersyukurlah saya dapat masuk. So tahun 1990 ni sekolah menengah agama Kuala Lumpur ni dia masih lagi dalam pembinaan. Sekarang tu sekolah tu dekat Bukit Manjalara Kepong. Kan? Jadi sementara sekolah kami sedang dibuat, kami tumpang dekat Sekolah Menengah Wang Semaju Seksyen 2. Nah, di Sekolah Menengah Wang Semaju Seksyen 2 ni dia ada 4 tingkat. Ground floor, tingkat bawah, tingkat 1 dengan tingkat 2, Sekolah Menengah Wang Semaju ambil. Tingkat 3 dengan tingkat 4, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. So, 2 sekolah dalam satu tempat. Okay. Ini tahun 1990. So, salah satu tabiat kami waktu kami sekolah agama dulu, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur dulu, memang berebut. Kami jenis berebut. Siapa bangun paling awal, siapa dapat azan pada subuh besok, siapa yang dapat buka surau pagi-pagi. Jadi berebut. Yalah, waktu tu kan semuanya masih teruna suci lagi. Sekarang ni dah tua-tua jadi jantan kebret ni kan, di masjid pun payah. Samalah kita, awak dengan saya samalah. Yang sedang bercakap ni, yang dengar-mendengar ni pun sama, lebih kurang kita. Dah jadi jantan-jantan kebret ni memang lupa diri lah. Waktu kita teruna suci dulu semua baik-baik, muka pun jernih. Betul tak betul? Betul tak betul? Baik mengaku sekarang. So tabiat kami memang berlumba siapa paling awal, siapa dapat baca Quran, siapa dapat azan subuh. So masing-masing berlumba buat amalan. Okay. Saya dengan kawan saya ni nama dia Junaidi. Okay. Memang selalu paling awal bangun tidur. Azan subuh pukul 6 pagi, 4.30 pagi kami akan bangun. Tapi kami tak buka lampu kat asrama. 4.30 pagi kami akan diam-diam, kami ambil kain tuala, ambil cebok lah, panggil cebok gayung, siap ada beruh gigi semua kan, pergi kat mandi dekat toilet. Toilet kan, asrama kami adalah bilik kelas yang diubah sebagai asrama. Kan, so satu asrama tu ada 20 orang. So hujung tu kan macam kita kat sekolah, hujung sekali tandas lah, betul tak? So kami duduk kat tingkat 3 tu, so hujung sekali tandas. So saya pergi lah, pagi-pagi senyap-senyap pergi. Satu hari ni saya pergi mandi, kami berdua je lah. 4.30 pagi kami dah bangun senyap-senyap pergi. Dalam tu, okay, ingat tak masuk ke tandas sekolah, bila kita masuk tandas kita akan nampak cermin tu. Cermin kan ada apa? Ada cermin panjang, lepas tu sinki panjang, betul tak? Okey. Lepas tu dia dalam tu ada jamban lah, ada jamban 3. 3 jamban, ingat ya, ada 3 jamban. Okey. Macam tu. Kan? Tahu kan? Semua dari sekolah semua tahu dah. So kami mandi kat dalam jamban.
Mandi kat dalam jamban, tak ada air dengan baldi, lepas tu mandilah. So kawan saya ni dah siap mandi awal dah, lepas tu dia balik Tu tinggal saya seorang-seorang kat dalam jamban tu. Lepas mandi, saya pergi depan cermin, baru saya nak gosok gigi. Baru saya nak gosok gigi. Buat saya lah, lepas mandi so pakai kain tuala, duduk depan cermin macam ni, ni cermin, depan cermin. Bohlah bro Colgate tu, gosok gigi tengah gosok gigi, relax tengah gosok gigi ni. Sekali kita duduk ada mata mengantuk, pukul 4.30. Buka mata tengok. Muka saya yang dalam cermin ni tengah senyum kat saya. Tengah senyum macam ni. Cuba tengok ni, senyum macam ni. Dia senyum macam tu. Tapi saya tengah gosok gigi ni. Muka saya kat cermin, dia tengah tu. Muka sendiri. Lepas tu dia tak pegang beru gigi, dia macam tu. Lepas tu nampak merah berdarah dalam cermin. Yang saya ni tengah mengantuk, tengok. Tengok. Kita tingkatan 1, terkejut. Kan? Saya punya terkejut tu. Saya tutup mata macam tu. Pum, saya tumbuk. Pecah cermin tu. Kan? Cermin tu nipis je. Pecah cermin tu. Lepas tu saya tengok-tengok nampak ni dekat cermin tu, nampak lagi kan cermin tu bukan pecah berderai, pecah retak macam tu kan. Nampak lagi muka saya dalam tu duk macam tu. Saya punya terkejut, lari keluar kan. Lari keluar, bawa dengan cebok, terabur ubat gigi ni, terabur, bawa keluar. Waktu saya keluar tu, saya dengar dia gelak kat dalam tandas. Kan tandas tu bergaung. Dia gelak. Saya masih ingat sampai sekarang ni. Saya dah tua, saya ingat lagi. Lepas tu lampu pop dia tutup. Allahu Akbar. Tu permainan dia. Jahat. Kan? So, lepas tu saya lari lagi sampai kat bilik asrama. Sampai kat bilik asrama, saya tu relax. Saya relax kan. Relax. Tengok kawan-kawan ada 2-3 orang dah mula bangun dah. Kawan-kawan yang lain dah mula bangun dah. Kita diam lah. Nak cakap apa kat kawan? Sebab tadi kita dah tumbuk cermin. Tak? Jadi diam. Tak cakap apa ni. Pergi pakai jubah, pakai serban semua tu. Kan? Lepas tu tengok kawan pergi surau, saya pergi ikut pergi surau. Kan? So, lepas kejadian tu, kan, saya banyak lah benda-benda berlaku kat saya waktu tu, tingkatan 1 tu. Lepas tu, saya jumpa dengan Ustaz Muhammad bin Awang. Okay, beliau sekarang ni adun Gual Periuk kat Kelantan. Tu Ustaz saya. Lepas tu beliau ajar saya lah beberapa amalan harian dengan hadis melalui Al-Quran dengan hadis. Okay. So pengajaran kat sini sebenarnya berhati-hati dengan cermin lah. Kalau anda sedar bahawa dalam cermin ni memang ada benda yang menarik perhatian kita. Sebab itu pada orang perempuan sebenarnya tak bagus anda tengok cermin lama-lama. Kalau anda nak tengok syaitan dalam cermin, anda duduk diam-diam, sekali anda perhati betul-betul dekat muka anda tu, anda sedar tak? Bila lagi lama anda tengok cermin, anda rasa macam terpukau. Apa tu betul dia? Orang ni komen orang ni, jangan bercakap dengan cermin. Betul, jangan bercakap dengan cermin. Cantik. Jangan. Bekas adun. Ustaz Muhammad dah berhenti dah. Sekarang jomlah pergi toilet dengan Mamai, jom. Saya dah cerita ni, saya percayalah. Kejap lagi, malam kejap lagi, korang nak pergi toilet, korang tengok cermin, korang akan tunduk. Korang tak nak tengok. Kan? Lepas tu saya malas nak cerita. Kan? Ya, saya malas nak cerita. Ya, betul. Kena baca doa tengok cermin. Dalam Islam ada doa tengok cermin. Baca. Kejap lagi, siapa nak pergi bilik air, nak kencing lagi, nak sebelum tidur lagi, mesti nak tengok cermin ni, teringat kisah saya. Tengok segi muka anda. Macam tu. Macam mana? Macam mana? Tapi pakar motivasi bercakaplah diri melalui cermin. Jangan nak meripik. Tak payah. Kan? Bercakap seorang-seorang lama-lama jadi gila. Tak jadi mandi. Menyesal dengar. Itulah dah kata dah. Tapi betul dia gelap. Itu kejadian saya waktu tingkatan 1 lah. Okey, waktu tingkatan 1 memang Allah uji saya dengan beberapa. Okey. Cukup kisah tu. Minum dulu. Fikir dulu. Satu lagi cerita last malam ni. Balai tak nak lama-lama, besok saya nak masuk hutan. Dah 2 kisah dah ni. So malam ni satu lagi. Alhamdulillah, elok-elok je 10 minit.
Siapa dapat ni koin? Sebab tu orang tutup cermin dalam kain dengan kain dalam bilik. Hantu tu mesti sebaya tuan kan? Tak tahulah. Sama kisah mak saya, cermin makeup jadi tahun 1980-an. Saya dapat, oh alhamdulillah. Saya dapat alhamdulillah, terbaik. Terima kasih ni ada orang bagi gift saya ramai ni. Hagi Savyu bagi, TikTok Omar Hana. Thank you Omar Hana. Thank you Kim Brown. Oh, thank you for the rose. Oh. Ilmu Alam Melayu, thank you for the wow. Abah Bob, terima kasih. Miji Ezan Nazir, terima kasih. Saya dapat tuan, alhamdulillah. Kisah tuan masuk maktab tentera diraja. Okey. Itu Jebon, bukan hantu. Terima kasih Natasha Zahari, terima kasih bagi ini Bentarian ramainya, alhamdulillah. Okey, satu lagi kisah. Nak kisah apa? Pilot sengit tuan, pilot sengit dah bagi dah. Cukup lah tu. Kan? Kisah perang-perang. Lainlah. Cerita paling lama survival dalam hutan 2 minggu, 3 minggu. Tanpa makan, tanpa minum apa semua. Kisah Mesri Optando tuan. Awet Rusia, kampung Moten. Tuan cerita pasal Aning tuan. Captain John Pusasda, saya tak tahu pasal Captain John Pusasda tu. Saya tidur banyak kali dekat Pusasda tu. Dekat mes pegawai RMD kat Pusasda tu. Saya tidur banyak kali, tak ada berjumpa Captain John tu. Mungkin sebab dia hormat saya kot. Kan? Dia tak berjumpa kot. Okey. Kisah kat Mekah. Dah cerita dah. Kisah burung wak-wak lah, mau tak? Dah cerita. Kisah burung wak-wak, kisah penuh. Siapa saya dah ramai. Dah orang dengar saya kisah burung wak-wak tu. Kan? Lahat Datu. Okey tuan, on burung wak-wak. Dah dengar. Tu dah ramai dah dengar dah. Belum, okey. Ceritalah sekali tuan. Mekah kenapa? Dah tahu tuan, best tuan pergi Pukat. Tu. Yang full belum dengar lagi. Okey, kejap. Burung wak-wak. Tasik Banding. Mekah dah dengar. Mekah sebenarnya banyak cerita. Saya baru tulis satu je. Kisah dahaka dengan mak tu. Saya dibayar cash kat sana. Pasal anak. Pasal perempuan. Macam-macam. Pasal harta. Saya minta kaya dekat Mekah. Saya jumpa berlambak berlian. Dekat Mekah. Saya jumpa banyak berlian. Saya minta kaya. Lala Allah uji saya. Anak kaya sangat ambil. Saya tak ambil satu pun. Mula-mula saya ambil satu dua. Lepas tu saya tinggalkan semua sekali. Sejak itu saya dah tak nampak dah dunia. Kita nampak dunia ni. Ini ialah 10 tahun lepas. 2013. Saya sedar bahawa nak kaya minta kat Tuhan Maha Kaya. Ya. Kita nak kaya minta pada yang Maha Kaya. Dan Allah akan bagi. Nak sangat, ambil. Tengok boleh handle tak? Allah. Dan kita faham kenapa kita tak jadi sangat kaya. Kenapa dengan burung wak-wak? Burung wak-wak. Okeylah. Panglima hitam yang saya pernah jumpa tu yang dekat tu lah. Tapi kalau cerita lagi, benda tu macam mistik sangat lah. Nanti korang akan ni lah. Burung wak-wak lah, senang lah. Kan? Kisah awet masa dulu kat 16 LMD tuan. Tak boleh cerita itu. Banyak. Itu banyak sangat awet yang mana. Kisah sudut baju nurse tuan. Janganlah sebut. Bila korang buat tajuk tu, saya teringat balik senang kenangan dulu. Okeylah, on lah burung wak-wak. Okey, burung wak-wak. Setuju? Okey. Jarah burung wak-wak. Burung wak-wak saya berada dekat
Berapa Melayu lah? Major Rosli, 16 RMD. 16 RMD. Okay, saya banyak batalion. 16 RMD ya, 22 pun ya, 6 RMD pun ya, 20 RMD pun sekejap ya. Saya banyak batalion. Merata saya pergi. Okay, kejadian ini berlaku dekat Felda Tenggaruh. Felda Tenggaruh Mersing. Waktu tu saya dah nak habis operasi. Okey, dalam operasi tu pula, saya sambil-sambil sebelum cerita wak-wak ni, bila dah sebut ni, saya teringat satu benda. Dalam operasi tu, kami memang diarahkan untuk buat tangkapan dan juga rush rumah-rumah kongsi dekat dalam ladang sawit di tepi dalam Felda Tenggaruh tu. So dekat Felda Tenggaruh tu, ke siapa yang pergi dulu, Tanjung Leman tu tak ada apa. Tanjung Leman tu semata-mata hanyalah pasir, pantai je. Okay? Ramai orang mati kat Tanjung Leman tu. Waktu saya ada pun ada orang mati. Sekarang tak silap saya, Tanjung Leman dah ada hotel kot. Waktu saya duduk situ tak ada apa. Kosong. Okay? Harimau ada kat situ, harimau. Ada. Okay? So duduk dekat pos tu, dekat tepi, dia panggil pos Tanjung Leman, tapi betul bukan ke Tanjung Leman. Dia ada satu bukit sebelum Tanjung Leman tu, dekat belakang tu. So waktu tu saya terjumpa 2 ekor anak anjing hutan. So saya bela sampai anak anjing hutan tu jinak dengan saya lah. Okay. Ada satu kejadian yang saya sangat-sangat teringat waktu operasi tu. Ada satu hari tu ada satu malam tu kami dapat tangkap pendatang asing tanpa izin daripada Indonesia yang menyorok dekat tepi laut. Dia baru sampai. Bila dia sampai, lepas tu kami dapat tangkap. Sebab kami tahu laluan dia macam mana. Kami dapat tangkap, bawa dia ke truk, sampai ke pos. Sampai dekat pos saya ni, kami memang ada buat barbed wire tu. Wire-wire dawai tu kita buat supaya bila diorang turun daripada truk, diorang akan duduk situ dulu. Kami akan buat surat siasat yang pertama. Kemudian baru kita serahkan kepada polis dekat Balai Polis Tanjung Balau kot. Saya pun lupa dah nama. Dekat Tanjung Leman tak ada, dekat Felda Tenggaruh tak ada balai polis. Balai polis dia kat luar, kat jalan besar tu, Tanjung Balau. Minta maaf kalau saya seluar. Saya dah lama 20 tahun lebih dah. Okay. So saya ada dekat ramai-ramai orang Indonesia yang kami tangkap tu. So ada yang keras kepala. Bila kita tanya macam-macam, dia buat bodoh, dia tak jawab semua tu. Ada lelaki, ada perempuan, ada anak kecil pun ada. Kan, ada orang tua pun ada. So kadang-kadang kami berkasar, cakap tu terang. Memang kami sepak terjang ni, cakap tu terang. Oh, Balai Sungai Ambat ke tuan? Ya, betul-betul Balai Sungai Ambat. Terima kasih ingat saya. Balai Sungai Ambat, betul. Betul. So memang kami berkasar, kasar betul. Okay. So memang kata orang tu kasar lah. Dah cukup lah, malas cakap banyak. Kalau kasar tu kasar betul lah kami buat. Memang kita bagi cukup-cukup kan. Kalau dapat tekong dia lagi. Tekong dia memang kena teruk lah. Memang kami pijak situ lah. Pijak sampai bengkak-bengkak lah, memang kami buat lah. Okay. Lepas tu ada seorang tu yang dia pendiam tau. Orang Indonesia ni lah. Anak buah saya belasah dia pun tak ada kesan. Dia tak ada kesan. Orang suruh dia duduk pun dia tak duduk. Orang pukul pun, tumbuk pun, dia tak jadi apa. Kerah badan dia. Saya punya waktu tu angin, saya ada rotan tau. Rotan yang saya buat untuk silat tu. Tebal, rotan. Bukan rotan kecil ni, rotan besar ni. Besar. Saya bantai kuat-kuat. Pam kan. Tak jadi apa. Saya bantai lagi. Pam. Rotan saya tu patah. Rotan boleh patah, guys. Lepas tu saya, bila sepak saya terus terdiam. Saya kata, ada benda kat orang ni. Saya pegang dia, saya tarik kamu sini. Duduk depan saya. Saya bawa dia jauh sikit, keluar daripada tempat kurungan tu, duduk depan. Saya tanya betul-betul. Tapi bukan saya tanya saya nama dia apa, tak. Saya ada baca satu ayat, saya minta dia sambung. Saya baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Sambung. Dia sambung ayat tu. Dan saya tahu, dia ni orang berilmu. Lepas tu baru saya tanya, kamu siapa? Siapa guru kamu? Saya tanya tu. Lepas tu dia bercakap lah begini. Baru dia bercakap. Tadi dengan anak buah saya dia tak nak bercakap. Dia cakap lah macam ni. Kamu dulu kerja apa? Rupanya dia dulu adalah
komando pasukan khusus, komando tentera Indonesia. Dan dia pula ada amalan yang kuat. Jadi saya tanya dia, kamu datang Malaysia kenapa? Adakah untuk risikan ke apa benda ke? Dia kata tak ada. Dia dah berhenti daripada Kopassus, lepas tu dia datang. Lepas tu saya kata okey. Saya jadi suka kat dia sebab saya suka orang yang berilmu ni. Saya suka. Saya uji dia lagi 2-3 benda. Ujilah dengan cara ilmu lah, kita baca ayat ni, dia kata ni, kita kata orang, alah macam korang lah bagi salam Assalamualaikum, dia jawab salam. So adalah cara-cara dia kan, kita tengok macam mana. So sejak itu saya patut yang orang lain ni saya serah kat polis. Yang ni saya tak serah. Yang ni saya tak serah. Yang lain semua saya serah kat polis. Yang ni saya biarkan duduk dalam tu. Saya pesan anak-anak buah saya hormati dia ni kerana dia ni adalah guru. Dia adalah guru, saya kata. Kan? Dan okey, dia duduk dapat beberapa hari, barulah kami serah kat polis. Waktu serah kat polis pun saya pesan saya serah kat polis. Saya bagi tahu kata jaga dia dengan elok. Kan? Jaga dia dengan elok. Itulah kalau dia mendengar live ni ke macam mana kan, dia tu dah jadi macam sahabat saya dah. So susu galur yang sama, susu galur keilmuan yang sama, baik, bagus. Selamat datang. Kan? Selamat datang. Itu je saya boleh kata. Okey, lepas tu sambung cerita wak-wak tadi. Saya ni kan, seperjalanan dia, betul-betul. Dia seperjalanan. Saya bagi ayat 4 pun dia boleh baca. Betul lah tu. Ayat 4. Sebab tu orang Nusantara ni, dia sebenarnya, kita ni orang Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei ke apa ke, kalau kita nak tahu orang tu, kita kena tengok susu galur ilmu tu sama tak. Kalau kita sebut, dia akan tahu. Tak susah pun. Okey, lepas tu dah nak habis operasi. Okey. Lepas tu kebetulan dalam saya punya anak-anak buah saya ni, ada seorang ni pandai buat ayat mendekut. Mendekut burung tu, mendekut. Dia buat dia macam whistle tu untuk burung wak-wak. Lepas tu lusa ni kami nak serah dah. Nak serah operasi lah. So pukul 11 malam, saya dengan 10 orang naik truk. Naik satu truk, satu Land Rover. Ingat je, satu truk, satu Land Rover. Kami pergi ke satu padang terbang. Okay, padang terbang ni, kalau dekat Felda Tenggaruh, kalau ada orang Tenggaruh dalam ni lah, padang terbang dekat tengah-tengah Felda ni, dia akan ada satu airstrip tu. Airstrip ni satu padang yang tu untuk kapal terbang ringan, landing, buah racun ke apa benda yang tu. Dia panggil airstrip lah. Kita panggil padang terbang lah. Okay. Tapi padang terbang tu memang dah lama ditinggalkan, ada semak-semak kan. Keliling tu memang ladang sawit lah. Okay. Nak pergi padang terbang tu dia tak ada jalan tar. Dia ada tanah merah aja. Okay. Tapi rata. So sebelum saya pergi tu, sebelum saya naik truk, saya dah waktu tu, dan ini kisah dulu. Sekarang jangan tanya, saya tak pandai lah. Dulu saya pandai lah. Okay. Sebelum pergi tu saya dah buat pembuka kepada ilmu pendinding. Siapa yang ada ilmu pendinding, dia kena tahu ilmu membuka ilmu tu. Saya orang Tenggaruh, bagus. Okay. Okay. Siapa yang ada ilmu pendinding, dia kena ada ilmu membuka. Okay. Kalau tidak, dia asyik duduk dalam dinding. Okay. Kalau saya tak buka ilmu pendinding tu, saya nak pergi memburu, memang jangan harap seekor binatang pun takkan datang lah. Tak dapat. Kan? Itu susah je. Itu kekurangan pula ilmu pendinding ni. Kita nak mendinding daripada binatang semua, alalah tak boleh pergi memburu. Nak buru apa bendanya, binatang apa pun tak nak dekat kita. Betul tak? Okay, sebenarnya ayat pendinding ni senang kan, datang daripada surah-surah ayat Quran ni. Itu mudah je, pergi cari untuk buru lah. Saya takkan bagi itu lah, pergi cari lah. Okay. Lepas tu truk kami pun redah lah dalam ladang sawit tu, sampai gelap-gelap ni, sampai kat padang terbang. Sampai kat tu memang dengar bunyi burung wak-wak. Wak. Langit pula dia separuh cerah tau. Sebab ada cahaya bulan. Ada cahaya bulan sikit lah, bukan cahaya bulan tebal. Kan? Sebenarnya ambil burung wak-wak ni, kalau bulan terang tak bagus. Bulan gelap dah bagus. Tapi nak buat macam mana? Dah kami nak kena tinggal operasi. Operasi tinggal 2 hari je. Malam tu je masa yang ada. Jadi malam tu je lah yang ada. Tak kisahlah dapat 3 ekor pun, kata orang puas hati lah. Nak kata orang lepas geram. Bukan nak pergi memburu sangat pun. Allah. Tengok tu. Jatuh pula dah. Tu wak-wak tu. Hantu wak-wak tu. Kan? Aduh. Terkejut lah tu, terkejut. Okay.
So suasana waktu tu memang gelap lah. Angin sejuk. Yelah waktu tu dah pukul 1 pagi. Saya bisik ke sajan saya. Saya kata sajan buatlah. Pasang pukat semua tu. Lepas tu buat pemburu lah. Lepas tu saya kata saya nak tidur. Saya naik atas terak. Tahun berapa tu tuan? 16 RMD 1998. 98 ke 99. Macam tu lah. Okay? Macam tu lah. 99 2000. Okay. Lepas tu Sarjan saya cakap, tuan kita pakai kaset lah dulu, kaset. Pakai kaset tu. So tak payah guna alat mendekut tu. Kan? So kami, lepas tu saya kata lah, apa hal pula, takkan dah buat dah tadi alat mendekut tu, cuba guna alat mendekut dulu, kita mendekut dulu, jangan guna kaset. Dia kata, okey lah. So saya pun naik atas terak, dah tahulah nak benda tu kan lama kan, gelap gelita. Saya duduk atas terak dekat tempat depan lah. Driver, saya duduk tempat tu. Driver keluar kan. So, saya duduk seorang-seorang, sandar, tidur. Sebab tu saya dengar lah anak-anak buah saya dekat depan ni. Atas terak kan tinggi. So, dalam sama-sama tu nampak lah dia orang pasang pukat panjang kat depan macam tu. Lepas tu, dengar lah bunyi wak-wak tu. Wak. Dia tarik kan. Guna alat mendekut tu. Saya dah memang letih waktu tu. Saya tidur. Dah aku 1 lebih dah. Saya tengah-tengah tidur ni, tiba-tiba pintu terak saya ni, yang saya duduk tepi pintu kan. Pintu terak saya ni, ada orang ketuk. Tok. Saya pun terjagalah. Saya buka pintu. Saya nampak samar-samar lah. Tapi saya nampak lah askar pakai baju loreng. Kan, pakai baju celoring. Saya tahulah anak buah saya. Tapi dia cakap kat saya. Dia kata, tuan, kita dapat banyak ni. Dekat 100 ekor lebih ni. Lepas tu saya cakap, Alhamdulillah. Apa lagi? Jom lah balik lah. Bagi tu dia orang dah. Bungkus balik semua sekali ni. Pukat-pukat kita balik yang ngantuk ni. Saya cakap macam tu. Saya tutup balik pintu. Saya sambung dengan tidur. Letak kepala balik tidur. Tengah tidur. Lepas tu terjaga balik. Terjaga tengok jam. Jam kan, jam elektronik tu. Tekan. Pukul 3 lebih dekat kompat dah. Kata sudah. Saya kata, saya masih lagi mendengar bunyi orang mendekut. Duk mendekut lagi. Wak. Dalam hati saya kata, tadi aku dah bagi tahu dah kan. Dalam hati duk marah ni. Bangun-bangun terkejut. Tadi kan dah bagi tahu, dah bagi arahan. Suruh bungkus semua sekali. Dah dapat 100 ekor lebih. Itu apa lagi? Saya bengang lah. Saya pun ikat balik saya punya kasut boot tu. Saya turun daripada terak. Saya berjalan pelan-pelan ke depan. Saya berjalan kat depan tu. Tengoklah dia orang ni duduk tengah berkumpul kat depan tu. Saya pergi tanyalah. Kat depan, ni truck, saya tidur kat sini. Depan ni Land Rover. So, depan Land Rover tu, dia berpukat. Kan? Saya pergi ke depan tu, dia orang ada lepak dekat tepi Land Rover ni. Saya tanya, tunggu apa lagi? Baliklah kau berapa dah ni? Kan banyak dah kita dapat. Tahu sarjan tu cakap apa? Tuan, mana ada banyak tuan? Baru dapat 4 ekor je. Habis tu siapa dia bagi tahu kat saya dapat 100 ekor tadi tu? Siapa dia yang datang ketuk pintu saya tadi tu? Saya dah berdebar dah. Rasa macam dah. Waktu tu saya kata, sudah. Kan? Elok-elok saya cakap macam tu je. Depan mata kami ni, 10 orang ni. Depan mata kami ni. Boleh bayangkan tak? Sawit yang besar, sawit yang tinggi. Tiba-tiba anda nampak hitam. Dia naik tinggi macam tu. Dia naik tinggi banyak ni tu. Tinggi. Lepas tu bunyi burung wak-wak. Subhanallah. Kuatnya burung wak-wak. Bunyi dia. Wak. Bunyi kuat. Kan? Lepas tu tiba-tiba datang. Sup macam tu. Dia punya angin tu. Macam tu. Kami semua terasa. Saya dengar kata, sudah kena dah kami ni. Kena dah. Kan? Kena dah. Pacak tumit lah. Saya pacak tumit, bacalah apa yang patut. Buat pasak bumi kan. Dia punya datang tu punya berlambak guys. Berlambak datang. Berlambak datang. Sampai tahap bunyi wak. Ni. Kami punya jaring tu. Kan. Dia melekat.
Sampai tahap ada burung wak-wak dah sampai, dia turun, kita suluh dengan torchlight, kita nampak dia datang, dia jalan, dia lompat sendiri masuk dalam baldi. Masuk dalam baldi. Macam serah diri, masuk dalam baldi. Baldi tu patutnya kita sembelih, masuk dalam baldi. Dia masuk sendiri. Sudah menetang ni. Saya pun duduk, pegang tanah. Kan? Pegang tanah. Waktu tu memang dah lain dah, rasa lain dah. Kelang kabut juga lah. Anak-anak buah semua pun dah mula baca macam-macam lah. Jantung memang tu saya cakap lah. Berdebar. Dia punya setan. Dia punya gembala dia tu. Dia nak menduga tu. Saya baca. Ambillah amalan ni. A'udzubillahi minka. Al'anuka bila'natillah. Baca 3 kali. A'udzubillahi minka. Al'anuka bila'natillah. Baca 3 kali. Lepas tu sambung. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau sempat baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Cuma waktu ayat kursi tu wala ya'uduhu hifzuhuma tu ulang 7 kali. Lepas tu tutup dengan ayat hikmat. Ayat hikmat dia besar kan? Kita kena bagi ayat hikmat yang lebih besar. Surah Al-Hash ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Baca kat tanah, baling dia. Elok-elok baling tu bau dia. Bau dia tu. Yang lain tu carilah dekat tutup guru. Banyak ustaz-ustaz alim ulama yang ada. Saya bukan ustaz. Jadi yang mana saya bagi tu ambil lah. Itu dah emergency. Pegang tanah. Kita ada pada tanah. Kita kena cari tanah. Pegang tanah, ambil, baca yang saya bagi tu. Baling. Berterabur je lari. Lepas tu sikit-sikit burung-burung tu pergi. Okay. Lepas tu saya pun cakap, sudah balik lah, jom balik. Pukat tu ambil besok. So, berapa ekor yang dah ada, yang 4 ekor yang sembelih tu lah yang kami bawa balik. Yang lain tu tinggal. Masing-masing dah letih lah. Itulah pengalaman. Sekarang Fedah Tenggara okey dah kot, saya tak tahulah. Dulu dekat tepi pantai Tanjung Leman tu pun boleh tahan juga. Dia punya jin laut dia. Boleh tahan juga permainan dia. Dia manggi-manggi. Bukan ke orang yang suka wak-wak ni benda tu suka, tak tahulah. Wak-wak ni rupanya bila kami dapat tahu, wak-wak ni orang yang pandai, okey, memang kita boleh buat alat mendekut tu, tapi bunyi tu tak boleh salah. Bunyi tu silap lagi benda lain sampai. Baru tahu. Maklumlah askar, kami ke askar, mana lebih tahu sangat, kan? Kan tahulah buat alat mendekut tu, kan? Yang bunyi tu wak. Tapi bunyi dia lain, kan? Itu binatang lain dia datang. Kan? Rupanya dia kena ada ikut rentak dia. Sama macam waktu belajar dengan Astaghfirullahaladzim, dengan orang asli. Orang asli tapi dia dah askar. Dia jurulatih kami juga, orang asli. Ni ketuk daun pokok ketapang tu untuk bagi ni kancil menari. Memang betul menari dia. Memang betul nampak depan-depan dia, seronok tengok. Salah bunyi je lagi. Okay, total berapa dapat melantu? 4 ekor. 4 ekor tu. 4 ekor yang mula-mula tu. Yang lain tu tak tahu mana hala. Okay. Itulah kata ilmu hutan. Okay, cukup tu. Berapa kisah dah ini? 3 dah. 3 dah tu cukup tu. Ayam hutan. Allahumma salli ala Muhammad. Buat masak kicap tu tuan, goreng goreng garing makan ramai-ramai guys. Dapat rasa seorang sikit je sebenarnya. Bonus satu cerita lagi, alamak. Okey, nak cerita apa pula? Dah 3 cerita dah tu. Okay, pukul 1 saya nak kena rehat, boleh 20 minit lagi. Sebab besok pagi nak masuk hutan lah guys. Nak buat video lah. Atas permintaan saudara-saudari kan ni.
Besok saya nak buat video mengenai cara untuk pasang kemah yang betul dekat dalam hutan. Memang nak dengar nampak mudah. Oh lah, pasang kemah je. Tengok dulu video saya, nanti anda faham kenapa saya nak ajar orang zaman sekarang ni macam mana cara nak pasang kemah. Kan? Ramai orang yang tak betul, buat silap, salah dan menyebabkan bahaya, boleh buat mati tu. Okay? Cerita kat mana? Pulau Nangka saya tak ada cerita. Mekah, alamak. Tanjung Leman memang keras tuan. Oh, okey. Panglima Royal belum, kisah hantu laut tadi. Okeylah, sambunglah alang-alang dah orang kata kat Tanjung Leman tu kan. Okey. Dia dekat situ ada sedeli kecil dan sedeli besar. Betul ke tak betul? Okey. Dia ada dulu namanya kampung sedeli kecil dan sedeli besar. Kalau kita masuk ke Tanjung Leman tu, kita akan juga Tanjung Leman, Felda Tenggaruh ni, dia adalah gugusan. Pada orang tak pernah sampai, dia ada gugusan Felda Tenggaruh 1 2 3 4 5 belah-belah sampai hujung sekali sedeli kecil, sedeli besar. Okey. Dekat sedeli ni, dalam ilmu silat gayung terdapat satu keistimewaan di sedeli. Okey. Datuk Mio Abdul Rahman, almarhum Datuk Mio Abdul Rahman pernah bercakap tentang sedeli dan mengatakan penghujung silat gayung adalah di sedeli. Jadi sebenarnya ada ilmu yang ada dekat sedeli tu yang menjadi rahsia. Dan sudah tentu dugaan dia besar lah. Waktu saya duduk situ dulu, saya sendiri pun tak sampai level tinggi sangat pun dalam silat waktu tu. Waktu pun sebab saya dah sibuk dengan tentera kan. Jadi saya tak tahu sangat pasal sedeli ni. Walaupun dah operasi kat situ, tapi tak tahu. Okey, waktu saya meronda dekat tepi pantai Tanjung Leman, saya suka jalan tepi pantai Tanjung Leman tu. Tanjung Leman tu pantai ikut tepi pantai dia memang putih, memang best lah kawasan tu. Cuma waktu saya duduk situ, kami pernah jumpa tempat harimau lepak. Harimau makan ketam. Harimau tu dia cari ketam, dia makan. Nampak kesan dia. Dia punya tempat rehat dia lapang ni, rata ni. Tempat dia baringkan memang bau hamih lah. Sebab tu kami tak ni sangat. Memang saya akan sentiasa ada lah kalau meronda situ. Saya akan meronda dengan siapa? Dengan anjing saya 2 ekor tu. Anak anjing 2 ekor, anak anjing hutan tu yang saya jumpa tu. Sekarang dah kotor Tanjung Leman banyak sampah. Alah, ya ke? Sayangnya tempat tu best. Sayang tu. Jadi dulu ni Tanjung Leman ni tempat geng-geng muda-mudi bercengkerama di bawah bulan purnama, memadu asmara. Kat situ. Tanya geng-geng Tenggaruh tahu lah. Kan? Kata orang tempat jantan kabret kan, membawa awet-awet bosnya mereka kat situ lah. Dulu. Ni kisah dulu. Sekarang semua baik dah, taubat dah semua tu. Sekarang semua orang alim-alim dah kat situ. Kan? So, waktu saya meronda dulu, saya akan bawa night vision goggle malam. Okay? Night vision goggle. Night vision goggle ni ada dekat pegawai je. Okay? So, saya macam kadang-kadang lepas maghrib bosan duduk kat pos kan, anggota saya buat ronda semua, saya akan bawa anjing 2 ekor ni pergi jalan. Sebab senang, anjing 2 ekor ni dia orang boleh bau. Kalau bau rimau ke babi hutan ke, mereka akan dapat dulu kan. Mereka akan, taklah besar anjing hutan tu, kecil je, masih remaja anak anjing hutan tu. Jadi waktu saya jalan tu, bila kita guna night vision goggle, macam daripada pos saya ke tempat Tanjung Leman, tempat geng-geng mat motor duk lepak tu, memang kita boleh nampak lah, tapi haba lah, kita guna thermal imager kan, kita nampak lah, okey, tu manusia semua kita nampak. Lepas tu kadang-kadang saya selalu duk topong saja, tengok-tengok laut, bosan, cari kapal lah, nelayan lah tengok. Ada satu ketika, saya nampak memang serius saya cakap tu kan. Ada satu lembaga dia berdiri atas air tau. Dia berdiri atas air. Dan dia punya besar tu, kalau manusia kali 3. Ketinggian kita kali 3. Tapi dia tak bentuk manusia sangat, dia macam tu. Dia terapung atas air tu. Tak jauh pun, tak jauh daripada pantai. Bila tengok sini, nampak macam kabus-kabus. Bila tengok mata, waktu tu saya akan guna
teropong pula. Binocular. Ni night vision goggle. So, satu lagi guna binocular. Malam kan boleh tengok. Memang nampak. Dia onda tu. Tu, dia punya usik tu. Dia punya usik tu. Dia tak tahu pun, mungkin dia tak tahu saya perasaan itu, tapi benda tu memang ada kat situ. Okay, jadi patutlah waktu kami duduk situ ada seorang budak meninggal dunia. Dua orang meninggal. Dia mandi air Tanjung Leman tu, memang dia, kawan dia kata nampak orang tu kena tarik ke tengah laut. Memang kena tarik. Tu jin laut tu. Tu jin laut. Dia duduk atas air. Waktu malam kita boleh nampak. Oh, itulah semua hidup. Saya bukan apa, saya memang risau sebab kita tahu kalau jin yang duduk kawasan air, sebab tu saya respect dengan orang yang main laut ni, nelayan ke orang-orang yang duduk kat muara-muara sungai ke apa, saya respect. Sebab kalau main dengan jin, dengan setan, dengan air ni, dia orang punya, dia panggil puak gorur, memang keras. Dia sangat ganas. Dia ganas dan dia kasar. Okay, so kadang-kadang dia manggil-manggil kan, dia panggil nama, dia keluar bunyi-bunyi. Itulah. Saya nak cerita lebih-lebih, saya teringat, saya seram. Saya seram. Kalau saya pun seram, yang lain tu hati-hatilah. So, lepas tu siapa-siapa main kat laut ni, dia cuti-cuti sekolah ni, pesan-pesan saya tu, bacalah apa-apa yang patut, bismillah ke apa, ke selawat sebelum kita nak main air, lebih-lebih main laut tu, hati-hatilah dah. Bukan hutan berganas, tak. Hutan bukitnya tak, itu dipanggil puak jalis. Puak jalis. Kalau saya lari terus tak, saya memang tak lari tu. Kan? Sebab kita tahu dia, tak tahulah, tanya geng nelayan tu. Okey, cukuplah tu. Okay. Ada tanduk tak tuan? Saya tak pernah nampak tanduk tak tanduk, tapi dia memang barang besar. Jalan. Besar. Sejak daripada itu tuan masih mandi pantai ke? Terima kasih saya tanya soalan. Saya tak mandi pantai dah. Saya kata terang. Tanya bini saya lah. Sekarang kalau saya mandi pantai pun, saya mandi tepi-tepi pantai je. Tapi peliknya pergi scuba diving saya menyelam. Pergi scuba diving apa saya buat. Saya memang menyelam. Beratus kali saya buat. Kan? Tapi mandi tepi-tepi pantai tu tak. Kan? Yang tu saya ada sedikit seram. Awal lagi tuan, yelah korang yang awal. Saya ni dah pukul berapa dah. Tanjung Leman pantai ada emas tuan. Oh, ya ke? Tak tahu. Mambang air tu, mungkin kot itu kot yang zaman dulu panggil mambang air, mambang. Mungkin kot. Saya tak tahulah. Okey. Istana Iblis lautan kan tuan? Betul. Bukan kita kata tu hadis dengan ulama'-ulama'. Anjing tu tak bising waktu tu. Sebab anjing tu jadi takut. Nak tahu tak kenapa? Bila saya sedar benda tu ada, anjing tu jadi takut. Dia jadi anjing tu jadi takut. Kat situ saya sedar kenapa anjing ni takut. Okey. Sebab anjing kalau dia bau macam apa ni, ada babi hutan ke apa, dia akan wow kan, ataupun dia akan macam tu. Betul tak? Kalau ada bau binatang lah, tikus ke apa ke, dia memang macam tu. Tapi kalau ni dia jadi takut. Sebab itu saya tak tengok tu benda dia takut benda ni. Sebab saya ada night vision goggle dengan night vision binocular, yang bulat besar tu, night vision goggle yang dua tu, yang panjang tu, depan panjang. Tanya Askar, dia orang tahulah. Satu lagi bau binocular biasa. Okeylah, jomlah pukul 1 saya pun nak rehat. Harap bermanfaat live malam ni. 4 cerita malam ni. Alhamdulillah lah, semoga bermanfaat. Ambillah pengajaran yang baik-baik daripada kisah-kisah saya bagi tadi. Mungkin besok malam kita, kalau saya tak keletihan, kita sambung. Okey, kita sambung besok malam lah. Pukul 11 malam. Boleh lah kot ya. So malam lah kita buat lah. Okeylah, saya berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, walaupun kami dalam TikTok ini, dalam live ini kami tak dapat berjumpa secara berdepan, ya Allah, jika kami ditakdirkan masuk syurga, jadikanlah kami semua sebagai jiran-jiran di dalam syurga-Mu, ya Allah.
Di dunia mungkin kami tak dapat bertemu, temukanlah kami dalam syurga sebagai jiran-jiran. Amin, amin, rabbal alamin. Okay, semoga yang baik dapat yang baik-baik daripada live saya kali ini. Jika ada benda lebih kurang tu, cakap cincai-cincai tu, minta maaf lah. Okay, salam pada keluarga. Kita bertemu lagi pada live seterusnya. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.